jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Allahumma sholli ala Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana. Amin. Amma ba'd. Pengerusi dan seluruh jawatan kuasa Surau Putra Al-Amin, Tuan Imam, Tok Bilal, sahabat saya Ustaz Amirul, tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Kita ambil ruang waktu yang ada ni untuk kita mengisi sedikit sementara kita menunaikan solat Jumaat. Berbaki lagi juga kita hari ni dah ialah semalam nisfu Sya'ban. Kita lebih kurang dalam 15 hari lagi bertemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak, yang mana saya yakin tuan-tuan pun bersama dengan saya, kita sangat merindui saat yang istimewa bulan Ramadan ni, iaitu kita boleh solat normal lah, rapat-rapat boleh. Saya tak boleh bayang tuan-tuan, tarawih malam pertama nanti macam mana kita punya perasaan. Yalah, berselawat ramai-ramai kan. Solat pun dah belaga bahu kawan sebelah. Itu semua suasana yang lama dah kita rindukan. Alhamdulillah, Allah kurniakan semula pada bulan Ramadan yang berbaki lagi 15 hari ni, insya-Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, hari demi hari yang berlaku, yang berjalan dalam kehidupan kita ni, saya nak ajak tuan-tuan semua untuk kita sedikit mula untuk muhasabah. Sorry. Di University. Tak saya. Mereka suruh buat live kat IG. Saya buat lah, tuan-tuan orang suruh. Okay. Kita nak tengok sikit
kehidupan kita ni, jom kita tanya diri masing-masing. Kalau saya dah 30-an, tuan-tuan di depan saya ni dah umur berapa, kita cek hari-hari yang berlaku dalam hidup kita ni. Yalah, Ramadan dah nak masuk ni, Ramadan kali ke berapa dah dalam hidup kita. Soal yang saya nak sebut nak mula ni tuan-tuan, kita nak tengok kita ni semakin bertambah tahun ni, macam mana keadaan amalan kita. Okeylah, kita reverse sikit. 5 tahun sebelum ni, macam mana kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Macam mana kita dengan Al-Quran? Kita reverse sikit 10 tahun lepas. Katalah tahun ni dah 60 dah haji. 10 tahun lepas 50 ha? Kalau 50 tahun lepas pun tak berapa nak baca Quran sangat, jadi amalan. Masuk tahun ni pun macam tu lah juga keadaan kita. Bahaya. Saya ingat saya pernah sebut di meja ni juga, Jumaat juga, antara tanda orang tu nak dipilih masuk syurga Allah adalah dia ni semakin bertambah tahun dia, umur dia, semakin bertambah amalan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara sebaliknya, tanda orang ni Allah nak letak dia dalam neraka Allah. Bukanlah macam tu bahasa dia, tapi directnya nak sebut, kalau hang ni macam tu, hang ni sedang berada sebagai ciri ahli neraka Allah, wal'iyazubillah. Apa dia? Semakin bertambah umur, semakin banyak pula maksiat dosa yang dilakukan pada Allah. Ataupun maintain macam tu lah daripada muda dia sampai ketua dia, maksiat yang dia lakukan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin tuan-tuan, tak payah kata orang lain lah, saya bercakap ni lagi lah Allah tanya dulu. Kita ni kadang-kadang dua-dua balance. Dan semayang sunat pun buat, benda Allah tak apa suka pun buat juga. Ramadan nak masuk ni, tarawih Masya Allah 20 rakaat setiap malam. Tengok sebelah mata je member 8 rakaat kan. Pasal kita banyak lagi. Tapi siang hari Ramadan macam tu lah kita. Mengumpat tak tinggal. Iri hati ke orang tak tinggal. Sangka buruk tak tinggal lagi. Dosa-dosa fitnah buat lagi. Kita ni balon semua, kata orang Kedah. Buat semua. So tuan-tuan, saya nak ambil masa sikit. Kita nak tengok Syekh Fatih akan cuba bagi beberapa panduan balik untuk kalau dalam bahasa kenderaan ni alignment balik. Kita set up balik macam mana pergerakan kehidupan kita. Tuan-tuan, kalaulah kita boleh doa sambil-sambil dalam majlis yang berkat ni, ya Allah, kalaulah kata aku ni mati tahun ni, tertulis dah, ya Allah, katalah ajal aku ni tahun ni. Sahabat saya 4 hari lepas meninggal, tinggalkan 7 orang anak tuan-tuan. Yang kecil tu duduk nyusu lagi. Dia ada jantung, dia ada kecil manis, macam-macam lah tuan-tuan. Kawan sepejabat saya tu, saya pernah sebut rasanya kat sini, COVID, meninggal. Waktu meninggal tu, isteri dia masih syarat mengandung anak yang ketiga. Masya Allah. Okey, katalah Allah nak tentukan ajal kita tahun ni, kita nak doa sungguh-sungguh hari Jumaat pula ni, kena pula pertengahan Syahban ni, dan dalam majlis ilmu pula macam ni semua tempat-tempat mustajab doa ni tuan. Sebab tu sambil-sambil dengar kuliah ni, doalah dalam hati masing-masing kan? Kita minta, ya Allah, kalaulah aku mati tahun ni, matilah dalam bulan Ramadan. Tangguh sat je lagi, 15 hari lagi nak masuk Ramadan ni. Lepas tu kalau kata mati, matilah dalam Ramadan, ya Allah. Punyalah kita nak keberkatan di bulan Ramadan Al-Mubarak. Dalam menuju saat kematian kita, pertama sekali, bayar semua, ibu-ibu yang menonton live kita ni, tuan-tuan, adik-adik yang kat belakang sana, semua yang sedang mendengar, pertama sekali kita nak kena clear balik apa tujuan kehidupan kita. Hak ni kita kena clear balik apa tujuan kehidupan kita. Kita duk faham selalu dah apa nama tu, wattin wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tuan-tuan boleh sambung. Semua kejadian binatang, gunung ganang, langit, bukit bukau, semua hebat ni, lautan ni semua hebat-hebat ni. Langit tak ada tiang, gunung yang gagah perkasa,
kuda yang tak pernah letih kaki dia, semua hebat-hebat ni. Tapi kita serba kekurangan ni Allah iktiraf sebagai ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian. Apa pula tujuan kita dijadikan? Kita nak kena clear balik, tak lain tak bukan illa liya'budu. Sahabat semua yang saya kasih kerana Allah, kita nak clear balik apa pun yang berlaku dalam hidup kita ni, kita nak kena alignment balik. Betul tak bahasa saya alignment? Betul no? Nak bagi kena balik, kita ni buat apa pun liya'budun, semua untuk ibadah pada Allah Subhanahu taala. Simple. Pertama kata ulama, nak bagi jadi ibadah, niat mesti kerana Allah. Semalam saya mula kuliah, dia panggil kuliah bulanan dalam Politeknik Nilai. Mungkin ada anak tuan-tuan tak tahulah. Saya seronok kalau tempat budak-budak student ni. Sebab dia generasi pelapis kita kan. Macam-macam. Ada yang landscape, ada yang bakery, macam-macam pengajian. Saya kata adik-adik semua, sahabat sekalian, buatlah apa pun, first kali niat mesti kerana Allah, dia akan jadi ibadah. Kalau abang ni seorang pomen tukar tayar kereta tu, kenapa dia tukar tayar kereta member ni? Kerana Allah. Tukar tayar tu jadi ibadah. Apa maksud ibadah? Dia dapat pahala. Apa pun kita buat, bagi jadi ibadah. Hang jadi pengurusi surau sekalipun, kalau bukan kerana Allah, dia tak jadi ibadah. Saya berceramah lah macam mana pun, punya fokus semua dengar ni. Tapi kalau saya buat bukan kerana Allah, nothing, haba'an mansura, debu yang bertebangan, tak dinilai oleh Allah Subhanahu taala. Rugi dah? Rugi tuan-tuan. Letih, sama-sama letih. Tapi nak bagi letih kita ni ada nilai ibadah kerana Allah. Yang kedua, mesti bertepatan dengan syariat, baru dia jadi ibadah. Tak kenalah nak buat kerana Allah. Apa dia? Duk kerja kelab malam, tuang arak tak ideal. Akak, weh, kerja mana? Kelab malam. Oh, hak duk hidang arak. Saya. Kenapa kerja situ? Kerana Allah. Tak boleh ha. Pasal dia haram, dia tak ikut syariat. Paling kurang ada dua ni, dia jadi ibadah. Apa pun yang kita buat sepanjang kehidupan kita. Habis. Itu pertama sekali tuan-tuan. Lain-lain tu macam yang kita maklum lah. Kita ni ada tanggungjawab sebagai khalifah. Memimpin muka bumi ni. Paling kurang di depan saya ni sedang atau bakal menjadi ketua sebuah keluarga. Saya tak ramai sangat lah. Ada 4 lah. Isteri seorang, anak 3. Itu rakyat saya kat rumah. Tuan. Ingat, dalam kita duk bayar kelas-kelas mahal untuk anak-anak kita belajar, ayah-ayah sekalian, jangan bagi terlepas. Kita juga sebagai salah seorang dalam senarai guru Al-Quran kepada anak kita. Hak ni jangan tinggal tuan-tuan. Ustaz, saya pun tak tahu sangat. Tak apa, setakat yang tahu lah. Setakat yang tahu lah. Takkan tak tahu langsung. Kena ada. Sebab ada satu riwayat yang menyatakan sampai di padang mahsyar, kaum keluarga ni akan mula claim kepada kita ayah-ayah. Ingat senang kahwin seronok-seronok. Isteri akan claim apa dia? Ya Allah, kami kahwin 40 tahun dah. Zaman kami hidup, sekali pun suami tak pernah ajarku cara pakai tudung yang betul mengikut syariat. Contoh. Anak pula, anak sulung mai, ya Allah, ni bapa aku, ya Allah. Amalan kita dah settle dah. Wish, 12.30 dah main masjid. Ni calon ahli syurga. Amin lah tuan-tuan. 12.30 main masjid dah ni. Orang lain relax dulu. Relax bro, 1.24. Sekarang pula tak payah berebut, kapasiti buka luas. Kan? Kira mai awak ni, amalan tu belah kanan insya-Allah berat dah lah. Tapi dah settle dah, okey, mizan kita dah settle dah. Waktu tu waktu claim. Claim lah. Orang mengumpat akan claim, ya Allah, dia ni dulu mengata kat aku walaupun 12.30 dia main surau Jumaat, tapi dia ni mengumpat kat aku tak tinggal. Allah tarik pahala kita boh dekat pahala dia. Kuranglah sikit. Lepas tu masuk yang saya sebut tadi, isteri claim kat kita juga. Anak pun claim kat kita juga. Sebab tu tuan-tuan, hati-hati dalam kita melunaskan maksud ibadah yang pertama ni, selesaikan juga tanggungjawab menjadikan kaum keluarga kita ni juga turut beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh clear kat situ tuan? Tanya siapa cikgu dalam ni.
Kalau anak pelajar dia bermasalah, mesti mulanya masalah family dia. Setuju tak? Kalau nampak teruk sangat budak ni, cuba tanya elok-elok, mak kerja apa, ayah kat mana, berapa lama masa dengan mak ayah di rumah. Mesti masalah family tu akan mencetuskan kepribadian dan jati diri anak tersebut. Sebab tu mula sekali tuan-tuan, kita clear balik, setting balik, hidup kita ni mesti ibadah pada Allah. Biar mati kita ni dalam keadaan sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua, macam mana kita nak hidup dengan Islam ni? Syekh Fatih akan sebut pada kita, tuan-tuan sekalian yang saya kasih kerana Allah, kita mesti menginsafi nilai dunia ini dibandingkan dengan akhirat. Kita nak kena insaf selalu. Dunia ni macam mana nilai dia dengan akhirat. Saya tak nak panjang tuan-tuan. Saya nak ambil antaranya. Kita mula ayat Allah Subhanahu Wa Taala surah ke-9 At-Taubah ayat 38. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya minal akhirah illa qalil. Sikit je. Apakah kamu ni lebih redha, suka hidup dunia ni berbanding akhirat? Allah tanya kita. Tak sempat nak jawab lagi, Allah dah bagi terus jawapan. Fama mata'ul hayatid dunya, sesungguhnya kehidupan hamparan kesenangan dunia ni minal akhirah berbanding fil akhirah berbanding akhirat illa qalil, hanyalah sedikit sahaja. Sikit sangat dunia ni nak berbanding akhirat. Saya tengoklah ceramah Ustaz Abdul Somad semalam. Boleh pula dia tanya soalan. Ustaz, saya lama dah nak tanya Ustaz lain. Ustaz Abdul Somad dia cerita. Apa dia soalan, tapi saya malu Ustaz, jangan marah. 3 kali, jangan marah ya Ustaz. Ya, saya tak marah, tanyalah. Boleh, betul Ustaz, jangan marah. Ya, tanyalah Ustaz. Dekat syurga nanti ada rokok tak? Dia tanya kat syurga ada rokok tak? Kau hajar betul. Punya nak isap rokok tu kan. Tapi cantiklah Ustaz Abdul Somad menjawab. Dia kata memang syurga ni sifat dia apa dia? Saya tak ingat ayat Allah tu. Tapi sifat syurga ni adalah apa yang diimpikan oleh manusia, ada semua dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita boleh terjemah bahasa ilmunya, semua benda haram yang dilihat seronok dan indah tapi kita tak boleh buat kat dunia ni, di syurga akan diizinkan seluas-luasnya. Kalau bahasa kami orang muda kan, gila tuan-tuan, boleh berenang dalam sungai Arak kat syurga nanti. Kat dunia seteguk pun haram, azab neraka Allah siapa yang ambil kat dunia. Tapi kat syurga hang boleh berenang dalam syurga Allah. Sungai yang mengalir airnya arak, ada susu macam-macam. Illa qalil, sedikit sangat. Okey, saya nak ambil lagi. Tak mau meleret sangat. Anna Rasulullah waqafa yawman ala mazbalah. Satu hari Nabi bawa para sahabat berjalan, berhenti di satu tempat pembuangan sampah. Kalau kita di Putrajaya ni macam apa? Roro betul, besi tu. Alah mula-mula masuk simpang kan, tempat buang sampah macam itulah. Kalau kita di Putrajaya lah, kalau kami di Baling Kedah ni tempat longgok sampah, orang nak buang, nak bakar sampah. Okay, Nabi bawa sahabat berhenti kat situ. Mazbalah. Sebab tu tuan-tuan nak bagi nama anak hati-hati. Jangan buat nama anak Muhammad Mazbalah. Mampus. Mazbalah ni tempat sampah. Wa nada ashabatu qaila. Nabi tengok sahabat, Nabi kata, Nabi sebut satu perkataan, Nabi sebut ayat ni. Hulummu ila dunia. Hei sahabat, jom kejar dunia. Ni cara dakwah tuan-tuan, Nabi reverse balik. Biasa seorang Nabi akan berkata, hulummu ilal akhirah, jom kejar akhirat. Tapi Nabi tukar, Nabi kata, jom kejar dunia. Ini kalau kita ceramah, tujuannya orang pegang phone tu, dia letak phone sekejap. Apa Nabi ajak pergi ikut dunia? Macam tu. Nak tarik perhatian. Thumma akhadha khirqatan qad baliyat wa izaman qad nakhirat wa qala hadhihi hiya dunya. Kemudian Nabi bila sahabat semua dah tengok Nabi, bila Nabi kata jom pulun dunia, jom kejar dunia hak kita nak ni. Bila semua sahabat dah tengok, Nabi ambil satu kain buruk. Sambil Nabi mengoyakkan kain buruk yang telah reput tadi, Nabi menyatakan hadhihi dunya.
Hak ni lah dunia hak kita duk kejar sangat. Apa dia? Kain buruk yang telah rebut. Hak kita duk kejar sangat dunia pagi petang siang malam ni. Hak semayang tengah sujud pun duk ingat lagi ada mesej bos tak reply. Tengah sujud tu. Hak tengah duk rukuk lagi duk ingat alamak ada 3 customer tak follow up. Tengah semayang tu. Punya teruk semayang kita. Bukan untuk tuan-tuan lah, saya dan semua. Bukan semestinya yang berceramah ni dia dah terbaik dah baru dia boleh ceramah. Dah untuk saya. Tengah doa kunut tu ingat lagi. Ingat apa dia? Macam-macam ikut tuan-tuan lah. Padahal semayang ni kira tak ada lah. Imam Hasan Al-Basri mengatakan solat ini seperti kita keluar daripada dunia masuk ke alam akhirat. Solat ni kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika kami duduk sembangan Nabi, tiba-tiba azan, Nabi terus bangun. Kata orang muda macam kami ni, Nabi belah macam tu je. Macam Nabi tak kenal kami, macam kami tak kenal itu adalah Nabi. Nabi nak beritahu bila seruan azan, solat, segala kemanisan dunia ni tak ada dah. Hanya kita dengan Allah kita dan urusan akhirat. Tapi kalau kita dengan solat pun masih bercampur dunia ni, kita tengah ada masalah lagi dengan kualiti ibadah khusus kita, iaitu tentang solat tadi tuan-tuan. Pasal apa? Duk kejar sangat dunia. Nabi kata, dunia ni ibarat kain buruk yang telah reput, telah usang. Hak tu yang kita duk kejar. Okey, satu tuan-tuan, tengok hadis kedua. Wa ra'a Rasulullah yawman syatan maitatan qad ramaha ashabuha. Riwayat yang lain, satu hari Nabi melihat bangkai anak kambing yang dibuang oleh tuannya. Kambing tuan-tuan, kita ni kalau member tanya, "Oi Mat, jom makan-makan sikit." Kat mana? Food court Presin berapa? 9. Ada liunsuk nasi ayam sedap. Sedap semua, beratur tak habis-habis tuan-tuan. Kita kata, "Alah apa barang Mat liunsuk? Lamb shank lah." Dia kata, "Okey, lamb shank on." Kita kalau bunyi kambing tuan-tuan, lagi-lagi geng-geng kaki ceramahnya, kambing memang kalah. Tapi satu hari Nabi tengok ada tuan dia ni buang bangkai kambing. Makna kambing ni waktu duduk dekat restoran Balkis air 8 tu RM23 lah satu pinggan. Tapi bila dia bangkai, tuan dia buang macam tu je. Bila Nabi nampak, Nabi buat modal. Nabi kata apa dia? Faltafata ila ashabihi qaila ara'aitum kaifa hanat hanihi ala ahliha. Nabi tanya sahabat semua, nampak tak bangkai kambing yang tuan dia buang tu? Sahabat berkata, nampak tu, kami tengok, nampak. Kemudian Nabi kata, wallahi la dunya ahunu ala Allah min hadhihi ala ahliha. Kata Nabi SAW, demi Allah, dunia hak kita duduk ni lebih hina di sisi Allah, melebihi kehinaan bangkai kambing yang telah dibuang oleh tuan dia tadi. Kalau duduk kejar dunia tuan-tuan, kita sedang mengejar kehinaan yang lebih daripada bangkai kambing tadi. Sabar tuan-tuan lah. Jangan lepas ni tak pergi office lah. Tak masuk dah petang ni. Oi Mat, hang kat mana? Bos tanya. Bos, itu semua bangkai. Mampu ya tuan-tuan. Sabar lu, tak habis lagi kuliah kita ni. Nak sebut, kita nak bagi tahu nilai harga lah, harga. Dunia ni mahal mana sangat? Berapa harga dia? Ni kita tengah cerita ni. Kemudian, walau kan, ni tuan-tuan, ni dengar elok. Walau kanat dunya tusawi 'inda Allah janaha ba'udatin ma saqa minha kafira syurbata ma. Kita tengok, saya pegang ni. Nabi kata, kalaulah dunia ni ada nilai dengan nilai sebelah sayap seekor nyamuk. Nyamuk, Allah, jentik pun mampu ya. Kalau dunia ni sebelah sayap nyamuk tu, itu nilai harga dunia ni. Kata Nabi SAW, ma saqa minha kafira syurbatama. Kalaulah mahal macam tu harga dunia ni, nescaya orang kafir tak boleh minum walaupun seteguk air Allah di dunia ni. Tahu dia. Maksudnya apa tuan-tuan? Minta maaf kalau saya nak mudah fahamkan. Pernah tengok ada orang kafir yang rumah 5 tingkat, kereta tak larat nak kira tuan-tuan. Puan Hajar tu, Isnin kereta lain, Selasa kereta lain, 7 hari 7 kenderaan. Kaya.
Pernah tak tengok orang yang semakin hari semakin lawan Allah, semakin banyak income dia? Alah nak dah buat lah. Ambo nak tanya lah, bab apa mu semaya? Kahwin ni tak semaya tu, harta banyak. Oh, sombong tuan-tuan. Ini bukan dialog saya ni, dialog dalam TikTok anak-anak kita lah, dalam IG tu. Dia sombong dengan Allah, tapi ejen dia makin ramai, customer dia makin, jualan tahunan makin meningkat. Sebab apa? Dunia ni kalau hang nak banyak mana pun, ambil lah kata Allah. Tapi awas, akhirat seteguk air pun hang tak boleh minum, sebab akhirat hanya milik orang yang beriman. Itu kunci dia tuan-tuan. Sebab tu dalam Islam dia ada dua kan. Pertama nikmat, yang kedua apa lawan dia? Istidraj. Nikmat ni, kita nikmat lah. Semakin kita semayang, beramal, Allah bagi banyak, tenang. Tapi tak semayang pun kaya juga. Hati-hati tuan-tuan. Katalah hari tu subuh tak semayang, tapi income masuk. Ni kalau orang main bisnes lah. Income tu masuk, customer tadi tak subuh. Hati-hati, Allah sedang menghanyutkan kita dengan apa yang kita dapat. Namanya istidraj. Sebab tu tuan-tuan, kalaulah dunia ni ada harga, orang kafir tak boleh minum seteguk air pun. Punya rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala tuan-tuan. Akhirnya kita nak faham dekat poin sini adalah sabda Nabi SAW, ad-dunya sajnul mu'min wa jannatu kafir. Siapa kita ni sebagaimana hadis ni Nabi sebut, dunia ni adalah penjara orang beriman dan syurga orang-orang kafir. So kita kena pilih, kita nak dunia ni jadi syurga ke jadi penjara? Tu je. Kalau kita pilih dunia ni jadi syurga dah, kita nak nikmati dah dunia ni macam syurga kita, halal sapu, haram pun ambil, tak kira balon semua, tak tengok dah Quran hadis, buat semua. Kita nak jadi syurga. Orang kereta besar kita nak beli juga. Orang tu pergi melancong travel ni nak buka dah 1 April, kita pun nak pergi juga. Duit tak ada pun, sanggup pinjam, kerja dah. Benda hak dunia duk trending tu kerja. Kalau kita nak pilih dunia ni jadi syurga, awas, kita tak dapat dah syurga di hari akhirat. Tapi kalau kita declare siap-siap pakai rencana kat sini, siapa kita? Banduan Allah di dunia. Kita declare kita ni banduan dalam penjara Allah kat dunia. InsyaAllah kat akhirat nanti kita peroleh syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksud banduan? Saya ada tengok juga huraian setengah para ulama tentang hadis ni. Banduan dalam penjara kan banyak benda tak boleh buat. Ya, sebab tu tak sesuai. Kawan saya tu tanya soalan, dia dah, yang saya cerita tu lah, dia buat tesis pasal Syiah, lepas tu dia masuk Syiah. Lain kali tak berapa nak ada agama dah. Satu posting Facebook dia lama dah. Allah alam tuan-tuan, mudah-mudahan dapat taufik hidayah. Dia tanya, kenapa Allah buat babi kalau tak boleh makan, tak boleh sentuh? Nothing, dia kata. Penciptaan Allah babi ni sia-sia. Allah menciptakan babi ni sia-sia bagi dia. Tak boleh kata lagu tu. Sebab dunia ni memang penjara bagi orang-orang yang beriman. Allah letak sebagai ujian. Kamu nak benda-benda tadi, benda-benda yang diharamkan tadi, tunggu bila kamu bebas daripada penjara dunia, iaitu ketika sampai kita di hari akhirat. InsyaAllah. Waktu tu, kalau dikurniakan syurga Allah SWT, maka merdekalah dan bebaslah kita sebebas-bebasnya insyaAllah. Jadi tuan-tuan, 1:20 dah kita. Dua benda yang sempat kita sentuh tadi. Pertama, sahabat semua yang saya kasih, kita clear selalu apa tujuan sebenar hidup kita ni kat mana. Yang kedua, kita sentiasa melihat mana yang lebih mahal harga dia, iaitu akhirat berbanding dunia. Minta maaf jawatankuasa sikit lagi, kata Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat, dia kata dunia ni macam kita ambil botol ni letak bawah dagu. Waktu tu saya duduk depan ni, saya tingkatan berapa dah kat Kelantan tu, kuliah Jumaat dia. Dia kata dia ambil botol tu, dia letak bawah dagu. Dunia ni tak lepas, kita pegang, tapi duduk bawah dagu. Nampak tak tuan-tuan? Tak nampak sangat. Tapi akhirat kat depan. Bawa dunia ni, bawa. Tapi akhirat sentiasa di depan. Satu lagi ayat Allah SWT, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah
wala tansa nasibaka minad dunya. Kejar, rebutlah ganjaran Allah di hari akhirat, tapi jangan lupakan apa yang diberikan kepada kamu di dunia. Jadi kena masuk pejabat lepas ni tuan-tuan. Hak mana tak mau masuk pejabat tadi, kena masuk pejabat. Sebab dunia ni tempat kita ada sekarang untuk kita booking syurga Allah melalui amalan nikmat yang kita dapat di dunia ni, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.